Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Modern Nature akan membentangkan tentang pembuangan sampah tidak terancang. Ahli kumpulan kami ialah Muhammad Hazim Iqmal bin Muhammad Jafar, Muhammad Izan bin Ismail, Sulaiman bin Nazrif, Muhammad Najwan bin Zainuddin, Krisli Iwan Chan, Melvin Asrin. Dalam video ini kami akan membentangkan tentang pendahuluan, faktor, kesan, langkah dan kesimpulan. Sampah harian dalam kalangan rakyat Malaysia mencatat peningkatan 100.75% kepada 38,000 tan pada tahun 2018 berbanding 19,000 tan pada tahun 2005. Perbadanan Pengurusan Sisa Pebejal dan Pembersihan Awam telah mengeluarkan kenyataan bahawa seseorang rakyat dianggarkan menghasilkan 1.17 kilogram sampah sehari dalam 2018 berbanding 0.8 kilogram pada 2005. Peratusan sisa plastik daripada keseluruhan sampah meningkat 20% pada 2018 berbanding 13.2% pada 2005. Kadar pembuangan sampah akan terus meningkat seiring pertambahan populasi penduduk dan lebih membimbangkan ia akan menyumbang kepada ketepuan tapak pelupusan sampah di seluruh negara. Kebanyakan rakyat Malaysia membuang sampah mereka merata sehingga mengakibatkan kawasan sekeliling tercemar dengan longgokan sampah. Tahun ini sahaja beberapa kes pencemaran sungai telah berlaku di negara ini, sehingga memberi kesan langsung kepada kehidupan sungai dan manusia. Pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor pada Mac lalu telah menyebabkan 111 sekolah di sekitar Pasir Gudang terpaksa ditutup sementara. Begitu juga dengan pencemaran di Sungai Semenyir pada Jun lalu, sehingga menyebabkan loji rawatan air sungai berkenaan terpaksa dihentikan tugas sehingga menjejaskan ratusan ribu pengguna. Persoalannya, adakah Malaysia akan menuju kepada status negara sampah jika pengguna tidak sedar sisa buangan akan menjejaskan kualiti kehidupan jika tidak diurus dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izan bin Ismail. Saya akan menerangkan 3 faktor pembuangan sampah merata-rata. Faktor pembuangan sampah yang pertama ialah didikan daripada ibu bapa. Anak-anak sering mengikuti langkah-langkah ibu bapa sejak kecil kerana mereka merupakan cerminan kepada anak-anak untuk anak-anak ikuti. Jika ibu bapa itu sendiri tidak menjaga alam sekitar dengan membuang sampah bukan pada tempatnya, maka seorang anak akan mengikuti perbuatan itu hingga mereka besar, sehinggalah menganggap perbuatan itu hanyalah perkara biasa. Faktor kedua ialah menganggap bukan tugas untuk membuang sampah. Ada sesetengah orang menganggap buat apa kita perlu buang sampah pada tempatnya sedangkan mempunyai pekerja kebersihan. Sememangnya tidak salah, tetapi bukan bererti kita harus membuang sampah merata-rata. Pekerja kebersihan juga mempunyai rasa lelah, jadi kita perlulah memberi kerjasama untuk meringankan beban mereka. Faktor terakhir pembuangan sampah merata-rata ialah tidak memperdulikan larangan. Papan tanda larangan sampah seakan-akan dianggap lukisan penghias jalan. Walaupun papan tanda tersebut besar, namun tetap juga jarang untuk dibaca. Tetapi, jika poster diskaun pada sesuatu kedai dipamerkan, walaupun kecil, namun tetap dapat dilihat dari jarak yang jauh. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Melvin. Saya pula akan menerangkan tentang kesan-kesan pembuangan sampah yang tidak terancang. Pembuangan sampah yang tidak terancang boleh mendatangkan kesan-kesan yang negatif. Antaranya yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara yang kami maksudkan bukanlah jerebu, tetapi yang kami maksudkan adalah udara yang berbau busuk yang datang dari longgokan sampah. Bau busuk yang datang dari sampah ini sangat-sangat menyengat hidung dan menyebabkan ketidakselesaan kepada kawasan sekeliling. Kedua,
Tempat-tempat pembuangan sampah yang tidak terancang akan menjadi tempat pembiakan hewan yang kotor. Sebagai contoh, tikus, lipas, dan macam-macam lagi. Haiwan yang membiak di kawasan pembuangan sampah ini sudah pasti akan membawa kuman dan bakteria ke sana dan ke sini. Ini akan mendedahkan kita dengan jangkitan-jangkitan seperti keracunan makanan kepada makanan yang tercemar. Itulah antara kesan-kesan negatif pembuangan sampah yang tidak terancang. Weh, Tanjali terkena mabuk lagi. Jarang-jarang saja Kesimpulannya, kita sebagai masyarakat yang berwawasan 2020, kita harus bijak dalam menguruskan pembuangan sampah yang teratur bagi memastikan bumi kita dapat dijaga dengan baik. Selain itu, ibu bapa juga berperanan penting dalam mendidik anak-anak agar generasi di masa hadapan dapat menguruskan sistem pembuangan sampah yang lebih teratur. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Terusnya, pihak kerajaan juga harus memberi sokongan yang valid dalam mengatasi masalah ini bagi membendung sikap masyarakat yang tidak mempedulikan tentang alam sekitar. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan untuk mengatasi masalah ini agar bumi kita dapat dijaga dengan baik. Kami berharap agar pemuda zaman kini dan generasi di masa hadapan dapat menerapkan langkah-langkah yang telah kami bentangkan bagi mengatasi masalah ini. Itu sahaja dari kumpulan kami, Modern Nature. Sekian dan terima kasih.